Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji pelajaran kita pada 6 halaman yang telah pun kita lalui pada minggu ini, dan kita menyelusuri kepada surah Yasin, surah yang terkenal, untuk sama-sama kita lihat kembali apakah poin-poin permata indah daripada surah ini. Dan kita juga sudah melihat kepada surah As-Saffat ya pada halaman yang pertama. Kali ini kita akan mengulang kaji bersama dengan tokoh ilmuwan kita yang amat berpengalaman, yang mempunyai ilmu yang luas. Ahlan wa sahlan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi Uthman. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Dan juga kepada Ustaz Usaini. Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Sihat, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita akan bersama dengan Ustaz Syauqi pada hari ini. Kita Ustaz nak bertanya, saya nak bertanya anytime. Betul. Anytime sama-sama untuk sama-sama kita melihat kepada surah Yasin. Apakah pelajaran yang ada dalam surah ini? Kita akan ambil 1-2 permata daripada setiap halaman. Moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah ya dapat kita beri perhatian dan dapat kita ambil ya permata-permata ini untuk kita jadikan sebagai panduan ketika kita membaca surah Yasin, ada kefahaman daripada surah yang amat indah ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita sama-sama ingin memulakan daripada halaman 441 ya, 441 dengan kita membaca ayat yang ke-13 ke-14, kisah Ashabul Qaryah, satu tempat yang kita ingin sama-sama lihat bagaimana perjuangan para rasul di kawasan ini. Ayat 13 hingga 14 bersama Al-Fadhil Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Saya muliakan Dr. Syauqi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lihat pada surah Yasin ayat yang ke-13 dan 14. Apakah cerita di sebalik ayat ini? Sama-sama kita rungkaikan sebentar saja lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 441. Sama-sama kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا
Sadaqallahul Azim. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka ketiga-tiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu. Ini adalah kisah pada ayat 13 hingga 14 tentang utusan. Dan kalau kita melihat jauh ke depan sedikit, pada ayat yang ke-20 ada cerita tentang wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, tentang rajul, seorang pemuda biasa. Kita perlukan pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Syauqi, bagaimana kita mengambil pelajaran tentang peristiwa ini Ustaz, ya. Tidak ada nama tempat, tidak ada nama rasul, nama pemuda. Apa kaitannya dengan bacaan Yasin kita pada zaman ini, mengambil ibrah daripada halaman 441. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Fazrul dan juga qari kita, sedap baca, alhamdulillah. Dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah Yasin sangat sinonim dengan masyarakat kita. Cuma kadang-kadang yang tak sinonimnya itu penghayatan kepada ayat-ayat dalam surah Yasin. Dan insya-Allah mudah-mudahan program kita ini akan mencetuskan rasa kepahaman dan juga penghayatan terhadap surah Yasin. Ayat yang dibaca tadi menceritakan tentang ashabul qaryah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan satu perumpamaan, iaitu bagaimana penduduk qaryah. Qaryah itu di mana? Ini persoalan kadang-kadang orang ni nak mencari qaryah tu dekat mana. Betul. Memang Al-Quran tidak menyatakan di mana tempat itu. Walaupun disebut dalam kitab-kitab tafsir yang menukilkan daripada riwayat-riwayat Israeliat, antaranya daripada Wahab bin Munabbih, daripada Ka'ab al-Ahbar, mereka menukilkan pandangan sahaja sekadar nak bukanlah untuk pegang, tapi ada pandangan yang menyatakan dia adalah Antakiyah, satu tempat yang mana raja pada ketika itu dinamakan, disebut dalam riwayat itu Antikhas, iaitu daripada Rom, dan mereka ini menyembah berhala. Namun begitu, walaupun ia disebut dalam tafsir Ibn Kathir, tetapi Ibn Kathir menyatakan riwayat itu daripada Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Jadi kita tahu bahawa ianya daripada Israeliat. Sebab itu Allah Ta'ala tidak menekankan kampung mana. Sebab apa? Sebab kat mana-mana saja, di mana saja kalau orang menolak Rasul, dakwah para Rasul, maka mereka akan menghadapi malapetaka kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu kalau sebut kampung tu saja, maknanya kampung tu saja kan. Tempat itu, sebab itu dalam tafsir As-Sa'di menyatakan bahawa kalaulah penentuan kampung itu penting, kalaulah ada faedah, la'ayyanahu Allah, Allah tentu akan bagi tahu nama kampung itu ataupun nama bandar itu. Tapi oleh kerana dalam isu ni tak penting pun. Yang pentingnya bagaimana nak ambil pengajaran daripada golongan satu penduduk yang didatangkan kepada mereka izja ahl mursalun. Ketika didatangkan kepada mereka para rasul. Para rasul itu pula kata Allah Taala, Allah hantar dua orang para rasul. Fakadzabuhuma, maka dustakan dua orang para rasul. Fa'azzazna bi thalith, Allah tambah lagi, menguatkan lagi dengan tiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Dengan mereka menyatakan bahawa kami ni utusan Allah Subhanahu wa taala. Dicerita dalam tafsir Al-Baghawi, ya, sedikit penceritaan, ya, yang mana ada sebab rasul ni siapa juga tak disebut. Sebab tu khilaf di kalangan ulama sama ada rasul itu rasul yang tak sebut nama dia, walaupun ada juga yang katanya ni nama-nama ni kadang ialah semua sebut Israeliat lah. Ada tiga orang tu Sadiq, Saduq dengan Shalom. Wallahu a'lam. Tapi tak ada pun dalam ayat Quran, tak ada pun nak cerita tentang nama-nama itu. Yang ada kata Syam'un dan sebagainya. Cumanya diceritakan bagaimana ada yang kata para rasul itu mana
rasul utusan Allah. Dan ada yang menyatakan bahawa rasul itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam dari kalangan hawariyin, penolong-penolong Nabi Isa. Hantarlah dua orang, ini disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Hantar dua orang para rasul ini daripada hawariyin, ini salah satu pandangan. Lalu mereka berjumpa dengan seorang pengembala kambing yang disebut namanya dalam Israiliyat sebagai Habibun Najjar. Sekali lagi yang tak disebut, sebab tu dalam ayat 20 ini baca tadi, waja'a min aqsal Madinah rajulun. Allah Taala sebut datang seorang lelaki, rajulun siapa? Tak kisahlah siapa pun, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan riwayat Israiliyat menyatakan nama dia Habibun Najjar. Baik. Jadi bila mana berjumpa dengan dua orang ni, rasul ini Habibun Najjar, tak apalah kita guna nama, tak ada masalah ya. Habibun Najjar bertanya, "Man antum? Kamu dua ni siapa?" Maka berkatalah dua rasul itu, "Kami ini adalah utusan daripada Nabi Isa alaihi salam. Nad'ukum min ibadatil awthan ila ibadatir rahman." Untuk menyeru kamu masyarakat di sini untuk daripada menyembah berhala kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mentauhidkan Allah. Para rasul sepanjang zaman daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah yang satu, iaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia pun bertanya, faqala ama'akum ayah. Rasul ni biasa ada tanda kan, kalau para rasul ada mukjizat kan, ada tak kelebihan yang kamu ada yang menunjukkan kamu ni para rasul? Lalu mereka kata, ya, kami boleh ubat penyakit. Boleh ubat penyakit, dan kami boleh ubat juga orang penyakit sopak, penyakit kulit. Dalam riwayat ni menyatakan, ada riwayat kata dia sendiri sakit, Habib ni. Ada yang kata anak dia sakit, sakit lama. Bawalah dua rasul ni, dia sapu penyakit kulit, baik. Maka dia beryakin. Sebab tu dia ni, dia seorang yang beriman. Orang lain semua tidak beriman, tetapi dia seorang ini beriman. Dan berkata Wahab bin Munabbih, ini nukilan daripada Wahab bin Munabbih, dia kata bahawa dua rasul mula-mula dihantar, mereka tu diseksa. Diseksa oleh pemerintah raja tadi. Nama pun kita kata dalam riwayat Israel kata Antikhos, saya nak sebut susah kan, nama-nama zaman tu kan, wallahu a'lam lah kan. Itu nama tu tak penting pun, tapi maknanya dia diseksa kerana menyampaikan kebenaran. Itu sahaja. Maka dengan sebab itu Allah hantar pula yang ketiga, untuk membantu, nak menyatakan kebenaran, nak membuktikan bahawa yang mana apa yang mereka lakukan maka semua berhala dan sebagainya tak betul. Kan? Dan seterusnya kalau kita lihat ringkasnya, bila mana mereka tak mau terima, Habibun Najjar ini dia segera, dia ni orang yang beriman, dia nampak dah kebenaran walaupun dia seorang-seorang. Dia pergi, dia ajak kepada kaum dia, dia kata apa? Ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, jomlah kita ikut para rasul ini sebab mereka dibenar. Tapi memanglah orang yang berada dalam keadaan ego sombong ni, walaupun mereka tahu kebenaran, mereka tak terima. Bahkan Habibun Najjar ini, laki-laki yang beriman ini dibunuh dan dia mati syahid. Allah Taala sebut qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun, ayat 26 kalau kita lihat. Allah bagi tahu qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah syurga. Allahu akbar. Kerana apa? Kerana dia mati syahid. Dia mempertahankan agama, dia mempertahankan iman walaupun dikala orang semua tak beriman, tapi dia beriman. Tapi cuba tengok orang dakwah, tuan-tuan. Orang dakwah dia ni ada jiwa dakwah. Macam mana? Dia kata apa? Ya qala ya laita qaumi ya'lamun. Bila mana dia diberi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah nampak dah dapat tiket dah masuk syurga ni. Dapat tiket masuk syurga dah. Dia teringat pada kaum dia. Dia kata, kalaulah kaum aku mengetahui, sudah tentu baik untuk mereka. Makna jiwa dia ni jiwa dakwah, nak supaya orang lain juga, walaupun orang tu bunuh dia ni, tapi dia nak kalau boleh mereka itu beriman kepada Allah, kurang-kurangnya dapat nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah lebih kurang sinopsis sedikit tentang gambaran ceritanya. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Dr. Syauqi berkongsi tentang halaman 441 ini untuk kita memaknai kepada surah Yasin, kisah yang dibacakan sebentar tadi, bagaimana sebenarnya perjuangan Ustaz ni ya, perjuangan para rasul, dan kemudian orang biasa-biasa ini juga ada peranan fungsinya. Kalau katakan di sini taklah diletakkan Habib An-Najjar, diletakkan rajul tadi itu, jadi boleh kita juga
mencontohi kepada perjuangan ini dan masih lagi berkasih sayang, maksudnya mengharapkan sangat kepada kaumnya untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah sudut yang kedua, kita melihat bagaimana dakwah disampaikan dengan penghujahan daripada kisah. Dan kemudian kalau kita melihat kepada halaman 442, kita akan melihat kepada beberapa ayat ataupun kebesaran-kebesaran Allah. Salah satunya Allah nyatakan pada ayat 40 yang kita ingin baca bersama, dan kita nak melihat apa maksud di sebalik matahari dan bulan. Bersama Ustaz Susaini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Dr. Syauqi. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama pula kita lihat pada ayat yang ke-40. Kalau tadi kita telah mendengar kisah Ashabul Qaryah, kali ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sebentar saja lagi akan dirungkaikan oleh Dr. Syauqi sebentar saja lagi. Jom sama-sama kita lihat ayat ke-40 daripada surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat yang ke-40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis idarannya. Ini adalah ayat yang ke-40. Beberapa bukti Allah nyatakan pada halaman 442 ini dalam surah Yasin untuk sama-sama kita melihat kepada alam, ya, salah satunya kepada matahari tidak mengejar kepada bulan dan juga malam tidak mengejar siang ataupun mendahului siang. Apa maksud pelajaran untuk kita yang baca surah Yasin ini Ustaz, ya, nak bila cakap tentang surah Yasin ini surah dakwah, apa sebenar yang sedang disampaikan di sini? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kepada surah Yasin, yang pertama kita tahu surah Yasin ini surah Makkiyah. Makkiyah ni maknanya turun sebelum hijrah Nabi SAW. Satu dakwah yang Nabi nak sampaikan supaya manusia ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanggungjawab beriman ni kepada semua. Sebab tu diceritakan kepada kisah-kisah yang lampau menunjukkan bahawa orang yang beriman ni dia menghadapi tentangan demi tentangan. Tetapi orang beriman dia tetap sabar. Dia akan terus memperjuangkan kebenaran walaupun bagaimana keadaan sekalipun. Jadi dalam ujian kita pada hari ini, ujian yang semakin akhir zaman ni makin lama makin banyak sampailah ke kemuncak fitnatul dajjal dan semua itu menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah walau apa pun berlaku. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Sebab apa kita beriman kepada Allah? Sebab apa kita perlu taat pada Allah? Allah cuba bawa untuk kita memikirkan dan memerhatikan kepada alam. Sebab bila kita melihat alam, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui alam ini. Maka dengan sebab itu bila lihat pada matahari tak mengejar bulan, maknanya apa cerita dia? Matahari ni dia buat kerja dia. Dia ikut perintah Allah. Dia tak lawan perintah Allah. Hak duk lawan perintah Allah ni manusia yang engkar pada Allah. Jadi matahari yang kalau kita nak compare matahari dengan manusia ni, mana lebih gagah? Sudah tentu matahari kan. Hebat matahari. Tetapi walaupun hebat ciptaan matahari itu, dia tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia akan beredar pada tempat yang ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi makna di situ berlakunya matahari buat kerja dia, bulan buat kerja dia, matahari tak ambil kerja bulan, bulan tak ambil kerja matahari. Itulah yang disebut oleh para ulama, yang mana yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, maknanya salah satunya tidak mengambil kerja orang lain. Itu mana masing-masing buat kerja masing-masing. Dan mereka itu sentiasa bergerak. Apa disebut wa kullun fi falakin yasbahun. Di ruang angkasa itu
mereka beredar pada orbit yang ditetapkan, pada garis edar yang ditentukan, maka bergerak terus bergerak. Kalau mereka tak bergerak lah maknanya macam yasbahun tu asal perkataan berenang. Berenang. Cuba berenang ni dia kena bergerak. Betul. Cuba tak bergerak, tenggelam. Betul. Tenggelam kan? Nak ceritanya matahari pun berenang, bulan pun berenang pada orbit dia. Maknanya dia terus bergerak dan tak berhenti, tak pernah bantah sikit pun. Maknanya makhluk Allah yang sangat-sangat besar itu, yang kita berhajat kepadanya setiap hari. Kita berhajat pada matahari, kita berhajat pada bulan, kita berhajat pada siang, kita berhajat pada malam. Kalaulah Allah bagi kita ni siang memanjang atau malam memanjang, oi susah hidup kita ni. Jadi maknanya kita berhajat kepada semua ini nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita, tetapi kita lihat bagaimana makhluk-makhluk Allah ini mereka begitu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di atas dasar ini kita lihat segala ciptaan Allah itu mengikut perintah Allah, maka kita yang Allah bagi akal fikiran berkewajipan untuk memastikan supaya kita juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. InsyaAllah itulah pelajaran daripada ayat yang ke-40 di mana matahari bulan ni dia buat kerja Ustaz ya. Buat kerja, ada fungsinya, dengan dia ikut pada orbit peraturan yang ada itu, maka dapatlah kita manfaat. Kalau katakan matahari ni dia tak nak ikut kan masa je, maksudnya ada kemungkinanlah kita ni dah jadi beku tuan-tuan ya, kerana tak nak ikut peraturan. Dan kalau kita tidak mahu ikut peraturan pada Allah Subhanahu taala, kita tidak mampu memberi manfaat kepada dunia, malah merosakkan lagi ya segala keluarga, masyarakat, kerana kita tidak ikut peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi ini pelajaran daripada ayat 40. Makin banyak lagi kita membaca surah Yasin, lagi banyak manfaat yang kita ingin sebarkan di dunia ya, dengan dakwah sudah tentunya mengajak orang ke arah kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita ingin berehat sebentar, kita akan melihat lagi apa lagi permata daripada surah Yasin. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 41 hingga 42. Kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 441 hingga 446. Dan sebentar tadi 2 halaman sudah pun kita lihat pelajaran daripada surah Yasin yang selalu kita baca, dan sudah pun kita dicerahkan beberapa permata untuk kita dapat hayati surah yang amat indah ini. Dan sebentar tadi Ustaz Husaini membacakan ayat, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami membawa keturunan mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan, dan kami menciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang dinaiki mereka. Ini berkaitan dengan kapal, berkaitan dengan kereta kita lah ya, yang kita nak sama-sama juga suruh sama-sama kita suluh pada diri kita, suruh dan suluh ya. Dan bagaimana kita nak menyuluhnya? Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syauqi untuk menjelaskan apakah yang sedang disampaikan, agar lepas ni mungkinlah bila dah naik kenderaan nanti dengan pencerahan surah Yasin yang kita baca ini, makin lagi kita bersyukur dengan apa yang ada, dan ada manfaat yang lebih daripada itu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kepada ayat yang dibacakan tadi, ayat 41 42, Allah Taala sebut wa ayatul lahum, iaitu
daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tanda kebesaran Allah? Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan bahawa ayat ini Allah nak bagi tahu satu dalil kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk melakukan apa juga. Maka Allah Ta'ala menyatakan bagaimana Allah menjadikan kapal yang membawa zuriat keturunan. Dan sebab itu ada setengah ulama merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kapal pertama. Kapal pertama yang dibina yang menyelamatkan manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Selepas daripada Nabi Nuh itulah teknologi kapal itu dapat dilaksanakan mengikut panduan daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di situ itu yang pertama. Maka Nabi Nuh inilah orang yang pertama buat kapal yang kita kata berlayar di lautan ataupun di atas air. Dan Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa dalam tafsir Imam Qurtubi menyatakan bahawa Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia kata bahawa tanda-tanda itu, ayatul lahum itu, iaitu tanda kebesaran Allah itu adalah untuk apa? Lahum tu bagi mereka. Bagi mereka, bagi kita semualah. Kan? Tanda kebesaran Allah itu untuk apa? Ada 3 disebut. Pertama, untuk ibrah, untuk kita ambil pengajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk nikmat. Maknanya kapal itu satu kenderaan yang merupakan satu nikmat yang kita peroleh. Kita boleh berjalan, gerak sana mari kan. Bukan senang tu nak berlayar lautan tu kan. Yang ketiganya, inzar. Kata Imam Qurtubi, inzar ni makna apa? Satu peringatan dan amaran. Kalau tidak kita kata mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu mereka akan diberi amaran betapa kalau kufur kepada nikmat Allah, maka mereka akan mendapat kesusahan dan kebinasaan. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, beliau menyatakan bahawa ayat ini juga merupakan dalilun ala anna Allah wahdah al-ma'bud. Dalil bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang layak disembah. Kerana apa? Kerana li'annahul mun'im. Allah Taala lah pemberi nikmat. Segala nikmat yang Allah bagi, dan Allah Taala juga yang kita kata menjauhkan kita daripada segala malapetaka dan seumpamanya. Jadi nikmatnya adalah berlayar di lautan tadi, dan daripada situ juga ayat 42, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Allah kata kami menciptakan juga untuk mereka pengangkutan lain apa yang mereka naiki. Jadi di situlah Allah Ta'ala mempermudahkan kepada manusia ini untuk buat pengangkutan lain daripada start daripada kapal Nabi Nuh. Dia ada juga tunggangan di padang pasir, iaitu unta. Kemudian mari zaman sekarang kereta, kemudian pergi lori, bas, pergi pada kapal terbang dan sebagainya. Ini semua kemudahan ya Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya Allah bagi untuk apa? Untuk manusia kembali kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, semakin tunduk dan patuh kepada Allah, bukan semakin sombong, bukan semakin ego. Kerana apa? Kerana kemampuan manusia buat pengangkutan semua ini semua datang daripada Allah. Allah yang mempermudahkan, Allah yang bagi kemampuan pada manusia untuk melaksanakan. Kalau tidak, manusia tak mampu untuk membuatnya. Jadi di situ sepatutnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil pengajaran, ambil ia sebagai satu nikmat, dan awas jangan engkar kepada Allah dengan kufur kepada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah menarik apa yang diberikan highlight oleh Ustaz Syauqi sebentar tadi daripada Imam Qurtubi tentang 3 perkara Ustaz ya. Bila lihat saja perkataan ayah ini, pasal banyak kali berulang di dalam Al-Quran. Ada yang ayah ataupun ayat yang banyak ayat-ayatnya. Jadi rupa-rupanya ada 3 sudut ya, kena ambil pelajaran daripada apa yang sedang diterangkan. Dan yang kedua Ustaz nyatakan tadi, ini adalah nikmat ya. Nikmat ini kalau kata kita kaji-kaji dengan ilmu-ilmu, kita tahu bahawa ialah kita sebelum ni kita ada cerita Ustaz ni, kalau katakan inilah pentas ini ataupun meja ni baling kat dalam sungai tu ataupun laut, rasanya tenggelam kan. Tetapi bila kapal lebih berat daripada kita semua ni kan, tetapi boleh pula dia terapung dekat atas laut tersebut, sudah tentunya kita boleh nak belajar fizik tentang teori-teori yang ada, tetapi semuanya itu adalah
datang daripada Allah. Kita belajar saja teori itu. Kita bukan yang mencipta segala kehebatan-kehebatan tersebut. Dan dalam masa yang sama, maksudnya kalau orang belajar sains ke tentang kapal, tentang nak buat enjin ke apa Ustaz ya, dia kena ada inzar jugalah sepatutnya kan. Mechanical engineer, jurutera engineer, jurutera mechanical ini dia dapat buat Tesla ke kereta-kereta yang laju ni, akhirnya kalau dah mudah ni saya sepatutnya ambil pelajaran bahawa ini bukannya milik saya ya. Kalau tidak dia punya kereta Ustaz ya, zaman dulu kan kereta lambat je, tapi sekarang ni dah laju pun menggunakan angin pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cara berfikir yang dibawakan oleh surah Yasin berkaitan dengan perkataan ayah tadi itu, yang harapnya ia meluaskan lagi cara kita berfikir dan mengambil pelajaran daripada surah yang indah ini. Dan kita nak bergerak seterusnya, jika kita menggunakan kerangka itu, salah satu daripadanya kita akan ditawarkan untuk berada di syurga. Ayat yang ke-57 dan ayat 58 ya. 57 itu apa yang berlaku di syurga, tapi ayat 58 satu perkataan yang amat indah. Kita belajar, kita baca bersama sebelum melihat apa maksud di sebalik salamun qaulam mir rabbir rahim. Silakan Ustaz Husaini. Terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Syauqi. Tuan-tuan dan puan, kita lihat pula pada ayat 57 dan 58 daripada surah Yasin. Mudah-mudahan insya-Allah ibrah daripada selalu ayat kita baca salamun qaulan mir rabbir rahim ini, rungkaiannya insya-Allah akan dirungkaikan sebentar sahaja lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha fakihatun Surah Al-Azim ayat yang ke-57, di syurga itu mereka mendapat buah-buahan dan mendapat apa sahaja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan penghargaan daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Dua ayat berkaitan dengan salah satu daripada nikmat di syurga nanti. Kita boleh dapat buah-buahan dan boleh minta apa sahaja. Nanti kita pergi kepada surah As-Saffat ini, salah satu permintaan dia tengok kawan dekat mana, rupanya dibukakan pintu ataupun jendela lah nak tengok ke neraka pun sebenarnya diizinkan oleh Allah, tetapi lepas tu tutup awal-awal ya, pasal mencabar sebenarnya bila dah dalam syurga tu nak tahu, Allah tetap memberinya. Tetapi perkataan pada ayat 58 itu menarik kita beri perhatian. Dalam surah Al-Qadar biasanya kita baca pada bulan Ramadan, perkataan salam ini daripada para malaikat, tetapi ini salamun qaulam mir rabbir rahim. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Bersama Ustaz Syauqi. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kepada ayat ini, ia merujuk kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung, iaitu bagi orang yang beriman. Dia ada natijah dia. Natijah hasil daripada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun hidup di dunia kadang-kadang rasa susah, orang yang nak berpegang pada agama ni, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, sayati zamanun ala ummati as-sabiru ala dinihi kal qabidi ala al-jamri. Akan datang satu zaman kepada umatku orang yang sabar dalam perkara agamanya seumpama menggenggam bara api. Susah, tetapi ingat susah sementara, orang kata bersakit-sakit dahulu, orang kata tu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini kita pepatah ni lama dah kita belajar kan. Cuma sebenarnya ada signifikan ni. Kesusahan yang dialami, kesabaran, kita mempertahankan keimanan kepada Allah, kita mengabdikan diri pada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak syirik kepada Allah, maka kita akan termasuk dalam kalangan ahli syurga, penghuni syurga. Dalam syurga ni macam ayat 57 sebut lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un.
nak makan buah-buahan, teringat je mari. Nak makan apa? Musang king ke? Duk mahal sangat harga sekarang kan? Boleh nak makan musang king ke, duri hitam ke? Macam-macam nikmat. Sebab buah-buahan ni sedap, tengok menarik dah. Belum rasa lagi. Bila rasa ya Allah sedapnya nikmatnya. Dalam keadaan mendapat ahli syurga tu berada dalam kenikmatan yang amat sangat, disebut juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau kata ketika mana ahli syurga ni fi na'imihim, mereka berada dalam nikmat yang sangat-sangat seronok ni, tiba-tiba maka nampak nur daripada atas. Maka nampak cahaya daripada kepala mereka daripada atas. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala muncul dan berkata kepada mereka, ini yang salamun qaulan min rabbir rahim tu, iaitu Allah Taala menyatakan assalamualaikum ya ahlal jannah, sejahteralah ke atas kamu semua wahai penghuni syurga. Bila mana mendapat nikmat itu, segala kenikmatan keindahan tu lebur dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ucapan salam, keselamatan, kesejahteraan daripada Allah. Dan kata para ulama, itulah nikmat yang terbesar, kerana pada waktu itu orang yang beriman dapat melihat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebut juga dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Dahlah dapat ucapan salam kan daripada Allah Ta'ala ni, dapat juga melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita beginilah, saya nak buat analogi begini untuk kita lebih faham. Kenikmatan ni begini, ada orang atas dunia ni dia minat kepada somebody lah. Dia minat semua ni, minat. Tiba-tiba satu hari kawan tu dia dapat invitation untuk pergi majlis birthday ke hari jadi ke apa ke. Oh, dia happy sangatlah. Sebab apa? Dapat invitation ni. Dapat invitation. Kemudian dia pun pergi majlis. Majlis grand, majlis orang hebat-hebat kan. Dia punya buah-buahan sedap, makanan sedap. Dipersilakan untuk makan. Bila makan tu kira tak pandang orang dah, kiri kanan tak pandang, sonok makan ni. Kambing golek semua tu ada. Ayam golek semua sonok. Tiba-tiba MC buat pengumuman. Ketibaan orang yang ditunggu-tunggu. Yang kita minat tu. Agak-agak waktu tu kita buat apa? Hak makan namun kita tinggal. Bila datang tu, sebab yang tu yang kita minat sangat ni. Hak duk tengah makan sedap ni tinggal dulu, nak jumpa dulu, nak bergambar dulu dan sebagainya. Itu gambaran, nak ceritanya bahawa ahli syurga ni dapat nikmat syurga sedap dah, indah dah. Tetapi bila mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Ini satu kenikmatan yang tidak terhingga yang diperoleh oleh ahli syurga. Dan puncak kenikmatan ahli syurga itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama. Maka dengan sebab itu perkataan salam itu kita jadikan sebagai satu asas dalam kehidupan kita. Kesejahteraan itu kita nak dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Sebab tu digalakkan kepada kita untuk sentiasa bagi salam. Jumpa orang bagi salam, jawab salam wajib, kan? Jadi di situ menunjukkan pentingnya salam itu. Dan dalam banyak hadis pun Nabi sebut, antaranya Nabi kita, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia, tebarkanlah ucapan salam. Di hujung hadis Nabi kata apa? Bila mana kamu melakukan antaranya kamu menyebarkan ucapan salam ini, tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan penuh kesejahteraan, selamat sejahtera. Jadi di situ juga menunjukkan kepada kita nak dapat syurga bukan sekadar kita taat kepada Allah, kita patuh pada Allah, tetapi bagaimana kita nak menghubungkan hubungan sesama manusia, mengeratkan persaudaraan di antara kita. Jangan gaduh-gaduh. Ni kadang-kadang sikit bergaduh, berperang dalam Facebook lah, dalam media sosial, siapa benci membenci, sakit hati di antara satu sama lain. Ini semua menafikan kesejahteraan yang sepatutnya kita suburkan di antara kita untuk kita mendapat kenikmatan yang berpanjangan.
di akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah itu adalah antara perkara penting. Salamun qaulan mir rabbir rahim, ya, kita menyebarkan kesejahteraan, ya, kita dapat rahmat dengan kita membaca al-Quran, kita dapat rahmat pelbagai di dunia ini, tetapi kita nak juga bertemu dengan Ar-Rahim, ya. Jadi di sinilah bertemunya kita dengan Ar-Rahim, iaitu Rabbir Rahim pada ayat 58. Caranya macam mana yang Ustaz nyatakan sebentar tadi, kita menyebarkan salam, kita menyebarkan kesejahteraan, jangan benci-benci, jangan bergaduh-gaduh, ada perbezaan untuk diajak dengan cara yang terbaik, dan itulah yang ditunjukkan oleh para rasul, oleh pemuda dalam surah Yasin ini. Ini semangat yang kita nak hidupkan, ya. Makin masyarakat di Malaysia, di seluruh dunia makin bersama surah Yasin, makin lagi bersejahtera, menyebarkan kesejahteraan, kerana kita tahu bahawa kita tidak boleh mengubah manusia. Yang boleh mengubah, membuat perubahan dalam dakwah, dalam kehidupan kita ini diabadikan pada dua ayat yang terakhir daripada surah Yasin. Kita baca ayat yang ke-82, 83 untuk melihat kesimpulan surah yang hebat ini bersama Ustaz Husaini. Terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Dr. Syauqi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah mendengar tadi penjelasan nikmatnya orang-orang yang beriman ini dalam syurga. Kemudian Allah nyatakan pada ayat akhir surah Yasin ini, sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-82 dan 83, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya urusan Allah, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kesimpulan akhir surah Yasin dalam masa yang pendek 2 minit ini, Ustaz, dipersilakan. Baik, kalau kita melihat kepada ayat kesimpulan kepada penghujung surah Yasin ini, kita dapat memahami keseluruhan surah Yasin itu sendiri, yang mana segala sesuatu semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bebas untuk melakukan apa sahaja. Maka dengan sebab itu, bila mana Allah Ta'ala memberi jaminan orang yang beriman dapat syurga, orang yang kufar dapat neraka, maka di situ kita perlu berwaspada dan berhati-hati supaya kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang kufar kepada Allah. Sebaliknya kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan mematuhi segala perintah Allah. Dan di ujung ayat juga menyebut satu peringatan untuk kita, apa dia? Wa ilaihi turja'un. Itu kena ingat tu, kepadanya kamu akan kembali. Sebab itu hari ini kalau yang kita nak jadi orang soleh ni, sebab apa? Sebab kita nak kembali kepada Allah. Semuanya akan dihitung oleh Allah. Kalaulah lepas mati itu tak ada lagi hari kebangkitan, biarlah nak jadi apa-apa atas dunia ni kan. Tapi tidak, wa ilaihi turja'un. Maknanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kita semua akan kembali pada Allah, sebagaimana yang kita sebut bila orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita kembali pada Allah. Maka bila kembali pada Allah, sudah tentu kita nak supaya kita mendapat rahmat di sisi Allah, untuk mendapat syurga Allah. Maka sama-samalah kita memperteguhkan iman kita sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi, ya. Sebentar tadi wa ilaihi turja'un, sebenarnya kita akan kembali, perkataan yang digunakan oleh Habib An-Najjar, ya, mengingatkan, dan lepas dia ingat-ingatkan itu, rupa-rupanya dia pun kena, tapi dia pun kembali, semua akan kembali. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kembalinya kita kepada Allah adalah dengan mendapat rahmat, sehingga bertemu salamun qaulan mir rabbir rahim. Di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Syauqi untuk memimpin bacaan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syauqi bersama mencerahkan surah Yasin, surah popular, untuk sama-sama kita menghayati surah ini bila kita membacanya. Dan inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita menghayati, dan tuan-tuan dijemput untuk menyumbang dan kita menggerakkan gerakan Al-Quran ini di mana jua, ya, apa sahaja cadangan daripada tuan-tuan, idea dan juga sumbangan dalam pelbagai bentuk, untuk sama-sama kita memastikan mesej Wal Quranil Hakim ini bukan sekadar di dalam mushaf, tetapi ianya masuk ke dalam setiap jiwa sanubari manusia, insan seluruh dunia, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, pada pagi esok, dan kita akan melihat kepada halaman baru daripada surah As-Saffat untuk terus bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.